InsyaAllah malam ni kita berada pada muka surat hadis yang ke-127 bracket nombor 3. Hadis yang ke-127 bracket nombor 3. Kalibannya, iaitu setiap orang akan ditunjukkan tempatnya di syurga atau neraka di dalam kubur. Semasa dalam kubur tu dah ditunjukkan tempatnya di dalam syurga dan atau tempatnya di dalam neraka. Saya rasa hadis itulah 383. Hadisnya pada muka surat 383. Hadis yang ke-127. Ya. Ya, ataupun hadis yang di hadapan. Hadis yang okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashiyyi in kana min ahli al jannah wa min ahli al jannah wa in kana min ahli an nar fa min ahli an nar wa yuqalu hadha maq'aduka hatta yab'asaka Allahu ilaihi yawm al qiyamah. Muttafaqun alaih. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila salah seorang daripada kamu mati, akan ditunjukkan kepadanya tempatnya pagi dan petang. Pagi dan petang akan ditunjukkan tempat dia, di mana tempat-tempat dia. Jika dia daripada ahli syurga, maka ditunjukkan tempatnya daripada ahli syurga. Dan jika dia ahli neraka, maka akan ditunjukkan tempat duduk ahli neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempat duduk kamu sehingga Allah bangkitkan kamu pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat muttafaq alaih, iaitu riwayat Bukhari dan Muslim. Yakni apabila satu orang tadi setelah soalan selesai ditanya, maka akan ditunjukkan tempat bagi penghuni kubur tadi, sama ada tempatnya di syurga maupun tempatnya di dalam neraka. Jika ahli syurga ditunjukkan tempatnya bil ghadati wal 'ashiyyi, yakni merujuk kepada siang dan malam. Siang dan malam ataupun mungkin pada waktu siang ditunjukkan sekali, pada waktu malam ditunjukkan sekali tempat dia supaya dia seronok dan gembira. Dan juga atau maksudnya sepanjang siang dan malam, maknanya sepanjang hari, siang dan malam, yakni sepanjang masa. Jika dia ahli syurga, ditunjukkan tempatnya di syurga, dan jika seorang itu ahli neraka, maka ditunjukkan tempatnya di neraka. Hadza maq'aduka. Hadza tu ism isyarah, dan ism isyarah nak menunjuk kepada musyarun ilaih. Apakah apa perkara yang nak diisyaratkan? Musyarun ilaih itu perkara yang nak diisyaratkan. Jadi musyarun ilaih di sini tersembunyi, mahzuf maksudnya tersembunyi. Di sini ada dua kemungkinan apa yang nak ditunjukkan oleh haza tadi. Iaitu pertama, inilah tempat yang ditunjukkan, inilah tempat dudukmu. Tempat yang ditunjukkan, inilah tempat dudukmu, dan Allah akan sampaikan engkau di sana nanti setelah engkau pulang ke dalam di alam di akhirat nanti. Atau juga hadzal qabr. Hadzal qabr, ini kubur, tempat dudukmu, dan akan datang di situlah. Sekarang kau duduk kat sini, tapi akan datang tempat kamu di sana sebagaimana mengikut amalan kamu. Dikatakan kepada seorang syekh, satu orang Syekh Jalaluddin telah ditanya oleh satu orang, telah ditanya kepada Syekh, siapakah yang lebih baik, kamu atau anjing kamu? Dia tanya Syekh dengan soalan demikian. Maka Syekh tersebut berkata, jika aku ahli neraka, maka anjing itu lebih baik daripadaku. Jika aku ahli syurga, maka aku lebih baik daripada anjing itu. Jadi kebaikan tadi bergantungkah seseorang itu sama ada dia ahli syurga atau neraka. Syurga neraka tadi bergantung kepada amalan yang telah kita lakukan kepada Allah SWT. Perempuan Yahudi mengkhabarkan tentang azab kubur. Sebab perempuan Yahudi ini dapat tahu daripada Taurat tentang kubur dan telah bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tentang azab kubur. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala inna yahudiyatan
أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر قال نعم عذاب القبر حق قال عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر متفق عليه. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa seorang wanita Yahudi telah bertemu dengannya lalu menceritakan tentang azab kubur. Maka Sayyidatuna Aisyah berkata radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah tentang azab kubur itu. Maknanya bertanya kepada Rasulullah. Lepas tu perempuan Yahudi itu dia datang, tak ada Nabi. Lepas dia pergi, bila Nabi balik, masa itulah Sayyidatuna Aisyah telah bertanya kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, ya, azab kubur itu benar. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah meninggalkan doa berlindung daripada azab kubur selepas solat. Jadi ba'da salatan. Jadi illa ta'awwadha, iaitu kita memuradkan perkataan solat tadi selepas solat. Iaitu Nabi tak pernah tinggal doa ini. Bagaimana wanita Yahudi? Penerangan bagaimana wanita Yahudi tersebut mengetahui mengenai azab kubur. Macam mana wanita Yahudi itu boleh tahu bahawa adanya azab kubur? Kemungkinan, itu ulama mengatakan kemungkinan dia mengetahui daripada kitab Taurat. Sebab orang Yahudi beriman kepada kitab Taurat. Selepas itu Nabi tidak meninggalkan doa perlindungan daripada azab kubur. Jadi bila Sayyidatuna Aisyah telah bertanya Nabi kata, ya, kubur itulah hakun. Telah kita katakan hakun, mesti membenarkannya walaupun perkara ini bersalahan dengan peristiwa. Jadi membenarkan apa yang Nabi cakap, hakun. Jadi selepas itu Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Nabi, dan Nabi kata, dan Sayyidatuna Aisyah berkata, setiap selepas sembahyang Nabi tak tinggal berdoa meminta perlindungan daripada azab kubur. Kemungkinan di sini ada kemungkinan yang sebelumnya Nabi tidak mengetahui tentang azab kubur, akan tetapi setelah diwahyukan barulah Nabi mengetahuinya. Sebelum ni Nabi tak cerita pun azab kubur kepada Aisyah. Selepas peristiwa Yahudi tadi datang kepada rumah Nabi dan menceritakan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, barulah Nabi diwahyukan kepada oleh Allah SWT tentang azab kubur tadi. Kedua, Nabi sudah mengetahui, atau kemungkinan juga Nabi dah tahu, tetapi Nabi tidak memohon lagi perlindungan daripada azab kubur tadi. Setelah berlaku peristiwa ini, barulah Nabi mengambil berat dengan memohon perlindungan daripada azab kubur. Kemungkinan ketiga, Nabi mengetahui sebelum ini, akan tetapi Nabi memohon perlindungan dengannya secara perlahan. Tetapi sekarang Nabi zahirkannya sebagai pemberitahuan kepada orang lain dan juga sebagai ta'limul ummah. Nabi baca perlahan-lahan saja dulu, ataupun Nabi tak tahu, lepas tu baru Nabi. Dan Sayyidatuna Aisyah dengar Nabi baca doa ini selepas solat. Dan sedangkan hujrah Aisyah, rumah Sayyidatuna Aisyah di belakang sebelah kiri, dan bilik, iaitu dia panggil Raudah, itu rumah Sayyidatuna Aisyah. Dan Sayyidatuna Aisyah dengar Nabi baca, bermakna Nabi baca dengan perlahan. Di sini menunjukkan bacaan doa secara perlahan boleh dikuatkan atas dasar apa? Ta'limul ummah, untuk mengajari umat. Kurang-kurang makmum tu tahu apa yang tu imam baca. Ni tu imam seorang-seorang baca, dia baca apa tak tahu. Jadi sekurang-kurangnya makmum tadi tahu yang tu imam tu baca apa. Oleh itu apabila
ada perhimpunan besar, maka doa dibuat secara jahri, secara kuat. Misalnya dalam jemaah kita buat perhimpunan ijtima', dan di akhir hari ijtima' tadi kita akan adakan doa secara kuat. Doa asalnya perlahan. Allah SWT berfirman, "Ud'u rabbakum tadurruan wa khufiyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri. Dengan merendahkan diri, dengan suara perlahan-lahan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Surah Al-A'raf ayat 55. Untuk menimbulkan semangat dan keinginan dalam umat, maka Nabi telah kuatkan doa tersebut. Oleh itu sabit adanya doa dengan kuat atas dasar ta'limul ummah, atas dasar untuk mengajari umat, umat akan perkara tersebut. Memohon perlindungan daripada azab kubur, dan adanya doa oleh Nabi. Dan di sini Nabi memohon kita semua meminta kepada Allah SWT daripada memohon, daripada menghindarinya tentang azab kubur tadi. Wa an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ha'itin li Bani Najjar ala baghlatin lahu wa nahnu ma'ahu idza izhadat bihi fakadat tulqihi fa iza أقبر 6 أو 5 فقال من يعرف أصحاب هذه الأكبر قال رجل أنا قال فما ماتوا قال في الشرك قال فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذ بالله من عذاب القبر قالوا تعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذ بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذ بالله من فتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من فتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذ بالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال رواه مسلم. Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam kebun milik seorang Bani Najjar, Nabi pergi satu kebun milik seorang daripada Bani Najjar. Sedang baginda menunggang baghal. Baginda sedang menunggang baghal, kepunyaan baginda. Dan baghal telah kita ceritakan kan. Baghal ialah kacukan daripada kuda dan kaldat. Dan kami berada bersama Nabi. Kami pun masa tu ada bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba baghal itu terkejut dan hampir menjatuhkan Nabi. Baghal tu terhentak sikit, bergerak sikit, terhardik macam tu, sehingga menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya di situ terdapat 5 atau 6 tanah kubur, 6 batu nisan ke 6 kubur lah misalnya. Maka baginda bertanya, siapakah yang mengetahui siapakah penghuni kubur ini? Seorang lelaki, yakni sahabat berkata, saya tahu. Baginda SAW bertanya, bilakah mereka mati? Lelaki itu menjawab, ketika mereka dalam keadaan syirik, dalam kesyirikan. Maka baginda bersabda, sesungguhnya umat, yakni penduduk kubur ini, diuji di dalam kubur mereka. Jikalau tidak ditakuti bahawa kamu tidak akan menanam jenazah, maka pasti aku berdoa kepada Allah agar dia memperdengarkan kepada kamu azab yang aku dengari. Azab kubur ni Nabi dengar, tapi Nabi ketahanan dia kuat, menyebabkan dia boleh tahammul dan bertahan mendengar jeritan dan tempikan penduduk-penduduk kubur. Kemudian baginda berpaling menghadap kami dan bersabda, mintalah perlindungan dengan Allah daripada azab api neraka.
Mereka berkata, yakni sahabat berkata, kami berlindung dengan Allah daripada azab api neraka. Baginda bersabda, mintalah perlindungan dengan Allah daripada azab kubur. Mereka berkata, yakni sahabat berkata, kami berlindung dengan Allah daripada azab kubur. Baginda SAW bersabda, mintalah perlindungan dengan Allah daripada fitnah yang zahir dan batin. Mereka berkata, kami berlindung dengan Allah daripada fitnah yang zahir dan fitnah yang batin. Baginda SAW bersabda, mintalah perlindungan dengan Allah daripada fitnah Dajjal. Mereka berkata, kami berlindung dengan Allah daripada fitnah Dajjal. Jadi, umat itu sedang diuji. Jadi, di sini dalam kubur ni, umat itu sedang diuji. Apa maksudnya? Nabi kata, bila kaldai tadi menggertak sehingga menjatuhkan Nabi, maka di situ adalah beberapa kubur, dan setelah diketahui bahawa mereka mati dalam kesyirikan, maka Nabi kata umat di dalam kubur ini diuji. Sama ada ia merujuk kepada penghuni kubur tersebut atau kepada umat secara umum, ataupun dia menunjukkan pada penduduk kubur ni yang khusus, ataupun mana-mana penduduk kubur di dalam dunia ni. Azab kubur yang aku dengari, Nabi dengar azab kubur. Nabi dengar teriakan daripada mereka tentang azab kubur. Adalah mukjizat Nabi yang mendengar. Ini adalah mukjizat Nabi SAW yang mendengar azab kubur dan masih menampu kedahsyatannya. Nabi masih lagi mampu menghadiri perkebumian, menziarahi kubur dan sebagainya. Di sini menunjukkan Nabi tidak mengetahui perkara gaib yang hanya setelah dimaklumkan oleh Allah. Sebab satu golongan mengatakan Nabi ini alimul ghaib, Nabi tahu benda-benda yang gaib, sedangkan Nabi tak tahu kecuali apa yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun begitu, ilmu Nabi tadi mengatasi ilmu manusia di dunia ini. Apabila berakhirnya ilmu manusia, ilmu insan, disitulah bermulanya ilmu para nabi-nabi. Dan bila berakhirnya ilmu seluruh nabi-nabi, maka disitulah bermulanya ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk perkara itu, untuk perkara yang musyahadah, yang kita dapat lihat, mudah memadai dengan mata, sudah memadai dengan mata, tidak perlu diberitahu oleh Nabi atau secara gaib. Perkara yang boleh dilihat dengan panca indera tidak perlu diberitahu. Tetapi manusia berhajat kepada pemberitahuan Nabi untuk mengetahui perkara gaib. Hak gaib ni Nabi ceritakan. Nabi pun tak cerita selagi Nabi tak tahu. Setelah Nabi diwahyukan, barulah Nabi menyampaikannya. Memohon perlindungan dengan Allah daripada fitnah zahir dan batin, termasuklah fitnah Dajjal, tetapi disebut semula secara taksis ba'da ta'mim, iaitu disebut secara khusus selepas menyebut secara umum, untuk menekankan bahawa besarnya fitnah Dajjal ni. Bahawa fitnah zahir dan batin tu dah ada fitnah Dajjal, tapi kenapa sebut lagi fitnah Dajjal? Sebab diulang 2 kali nak menunjukkan fitnah ni terlalu besar. Untuk mereka yang beriman, kubur akan diluaskan sejauh 70 hasta persegi. 70 hasta persegi. Bila orang mukmin masuk di dalam kubur, dan kubur akan meluas sejauh 70 hasta persegi. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, iza qubira al-maitu atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima al-munkar wal akharu an-nakir yaqulani ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ثم
ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقول قولا فقلت مثله لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك رواه الترمذي رحمه الله. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dikebumikan mayat, bila mayat dikebumikan, maka dua malaikat yang berwajah hitam, malaikat tanam saja, dua wajah malaikat yang berwajah hitam dan bermata biru. Wajah hitam, mata biru. Bermata biru. Kedua matanya, yang pertama kita panggil dia Munkar, yang kedua kita panggil dia Nakir. Mereka berdua akan berkata, apa yang kamu katakan? Man Rabbuk, tak tanya dah di sini, tanya soalan kedua. Ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Apa yang kamu katakan berkenaan lelaki ini? Soalan kepada Nabi. Mereka berkata, dia ialah hamba Allah dan utusannya. Aku bersaksi dengan bahawa tiada yang layak disembah selain Allah. Muhammad ialah hamba-Nya dan utusannya. Mereka berdua berkata, kami telah mengetahui bahawa kamu akan berkata demikian. Kami dah yakin dah kamu akan cakap macam tu kalau af'al qulub. Kalau af'al biasa kami mengetahui. Kemudian 70 hasta persegi kubur itu akan diperluaskan baginya. Kemudian diterangi kubur dengan cahaya dan dikatakan kepadanya, tidurlah kamu. Maka katanya, aku ingin kembali kepada keluargaku dan khabarkan kepada mereka akan keadaan di dalam kubur. Dua malaikat akan berkata, tidurlah kamu seumpama tidurnya pengantin yang hanya dikejutkan oleh keluarga yang paling disayangi, sehingga Allah bangunkan dia daripada tempat pembaringannya. Jika yang ditanam itu seorang munafik, maka dia akan berkata, aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, maka aku berkata sepertinya aku tidak mengetahui. Maka dua malaikat itu akan berkata, sesungguhnya kami mengetahui, kami yakin atau mengetahui bahawa kamu akan berkata demikian. Kemudian dikatakan kepada bumi, himpitlah dia. Lalu bumi menghimpitnya sehingga berceragahlah tulang rusuknya. Maka dia akan sentiasa diazab sehingga Allah membangkitkannya daripada tempat pembaringannya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Begitu. Apabila dikebumikan mayat, syarat ini ialah syarat ittifaqi, tidak terbatas kepada orang yang dikebumikan sahaja. Tapi kebiasaannya mayat itu bila mati dikebumikan. Maksudnya apabila seorang itu mati, sama ada dia dikebumikan ataupun tidak, malaikat akan datang untuk menyoalnya. Sebab soalan tadi di alam barzah, pada roh, bukan pada jasad. Wal jasad dikebumikan di dalam kubur, roh dikebumikan, disemadikan di alam arwah. Jadi malaikat tadi apa dia? Berwajah hitam. Muka nak ni hitam wajah dia. Bermata biru. Kenapa pula mata biru?
Orang Arab ialah musuhnya orang Rom. Orang-orang Arab musuh dia ialah orang Rom. Orang Rom lah. Orang Mak Saleh. Mak Saleh tu daripada Rom lah. Dulu Mak Saleh tu Rom. Sekarang baru Mak Saleh tu Amerika dengan England. Tapi Mak Saleh ni asalnya orang-orang putih ni, orang-orang Rom ni ialah orang-orang yang bermata biru. Orang Rom kan, orang Mak Saleh ni dia mata biru. Jadi orang Arab musuhnya ialah orang Rom dan orang Farsi. Orang Arab mentakbirkan permusuhan dan kebencian dengan ucapan azraq, mata biru. Set mata biru tu musuh kita tu. Begitulah maksudnya. Maka malaikat tadi datang dengan wajah yang hitam dan mata biru macam seperti musuh yang ingin menerkam. Tak ada penduduk kubur tadi. Kami telah mengetahui. Malaikat kata kepada orang beriman, kami dah tahu dah. Timbul persoalan, bagaimana malaikat dapat mengetahui? Kami dah tahu dah kamu nak jawab macam ni, jawab macam ni. Roh orang mukmin ini bercahaya, wajahnya berseri-seri. Orang mukmin tu wajah dia berseri-seri muka dia. Jadi daripada alamat itulah malaikat dapat tahu. Daripada keadaan dan alamat itulah malaikat mengetahui bahawa roh orang mukmin, roh itu ialah roh orang mukmin yang boleh menjawab soalannya. Ada riwayat mengatakan malaikat meminta maaf dahulu kepada orang mukmin sebelum menyoalnya, kerana ini ialah hukum Allah, jadi perlu dilaksanakan. Perlu dilaksanakan. Kubur akan membuka seluas 70 hasta persegi. Maksudnya panjang 70 hasta, lebar 70 hasta. Okey. 70 hasta ni lebih kurang 1 hasta 1 kaki setengah. So kalau 70 hasta dalam 105 kaki, kita katalah 100 kaki persegi. Jadi kubur akan dibuka kepada penduduk syurga tadi, penduduk yang baik, orang mukmin tu, walaupun sempit 5 kali 3 saja kubur tadi. 5 kali 3 je. Dalam dia 5 kaki, lebar dia dalam 6 kaki, panjang dia 6 kaki, lebar dia 3 kaki. 6 kali 3 je. 5 kaki saja. Tapi dibuka sampai 100 kaki persegi. Besar 100 kaki persegi tu. Begitu. Jadi misal ini adalah misal luaran. Misal luaran. Akan tetapi besar sebenarnya tidak dapat diketahui, kerana alam kubur tidak boleh dikiaskan dengan alam dunia. Cuma itu satu bentuk pemisalan supaya kita mudah faham. Besarnya 100 kaki persegi ni, 100 kaki kubur ni besar ni, alam barzah. Dia tak boleh nak banding dengan alam dunia ini. Selalu guru kami selalu cerita tentang seekor katak. Katak laut, dia ditangkap dan dia dilemparkan di dalam perigi. Maka bertemulah katak laut dengan katak perigi. Jadi katak perigi ni didatangi tetamu, iaitu katak laut. Maka dia kata, kamu datang daripada mana? Tanyanya si katak perigi tadi. Maka si katak laut kata, saya datang daripada laut. Oh, laut ni macam mana? Dia kata, air macam ni lah. Laut ni luas ke? Laut ni luas. Dia kata luas laut ni. Luas, besar, luas. Maka si katak perigi tadi pusinglah sekali, pusingan dalam perigi. Dia kata, ada besar ni yang saya pusing ni. Katak laut kata, besar lagi lah. Usah aku nak cerita kat engkau, tak faham. Dia pun pusing 10 kali. 10 kali pusing perigi tu. Besar 10 kali pusing kau. Besar. Besar lagi. Jadi katak perigi tak boleh faham macam mana besarnya lautan itu. Jadi kita tak boleh nak faham bagaimana luasnya kubur itu yang dikatakan 100 kaki persegi tersebut berdasarkan kepada kehidupan akhirat.
nak bandingkan dengan kehidupan. Cuma itu misal yang mudah difaham, misal khariji, supaya kita dapat faham dengan mudah. Okey. Jadi saya tengok sebagaimana seekor katak perigi berjumpa dengan katak laut. Katak perigi bertanya kepada katak laut, "Kamu berasal daripada mana?" Jawab katak laut, "Dari laut." Katak perigi tanya, "Laut itu berapa besarnya?" Katak laut kata, "Besar." Eret tarik lagi 3A. Besar. Maka katak perigi pusing 10 kali pergi. Kemudian dia berkata, "Besar 10 kali pusing ke?" Maka katak laut kata lagi, "Besar. Besar lagi lah." Katak perigi pun kata, "Tak boleh percaya cakap kamu ni." Begitulah juga dengan dunia yang kecil, yang sangat kecil ini, nak dibandingkan dengan akhirat. Jadi dunia nak banding dengan akhirat tak boleh. Cuma itu satu misal saja. Tidurlah kamu seumpama tidurnya pengantin. Di dalam situasi dalam kubur, ada orang yang mana dia tidur seperti malam pengantin. Ada orang tak sempat nak tidur. Tak sempat nak tidur. Datang bidadari, dia kejar bidadari. Dan bila nak tangkap bidadari tadi, maka dia tertarik rantai yang dipakai oleh bidadari. Maka bergugurlah mutiara-mutiara yang jatuh daripada rantai tersebut. Dan mereka berdua mengutipnya rantai-rantai itu. Dan setelah selesai kutipan rantai terakhir daripada mutiara tersebut, maka berakhirlah penduduk kubur. Maknanya dah kiamat dah berlaku. Dia rasa kejap sangat. Begitu. Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Perkataan arus merujuk kepada pengantin lelaki dan juga pengantin wanita. Persoalan di sini, adakah semua mayat tidur dalam kubur dengan hanya tidur sahaja? Dalam hadis yang lain akan dimaklumkan bahawa ada berbagai-bagai keadaan yang akan didatangi oleh bidadari sehingga dia tertarik rantai yang dipakai bidadari. Selepas itu mereka memungut mutiara-mutiara yang gugur daripada rantai tersebut. Setelah selesai memungut, tibalah waktu kiamat. Habis dah, mari dah hari kiamat. Rasa kejap dalam kubur ni. Jika ditanam, itu ialah orang munafik. Munafik di sini maksudnya munafik hakiki, bukannya munafik i'tiqadi. Bukannya munafik amali. Munafik hakiki ni kafir lah. Begitu. Azab dan nikmat dalam kubur. Dalam kubur ni ada azab dan ada nikmat. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فلذلك وقوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الآية قال فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتح له بابا إلى الجنة ويفتح له قال فيأتي من روحها وطيبها ويفسح له فيها مد البصر وأما الكافر فذكر موته قال فيعود روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك فيقول ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها لا أدري فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها لا أدري فينادي مناد من السماء
anna kazaba wa afrishu minan nar wa albisu minan nar waftahu lahu baban ilan nar qala fayatihi min harriha wa samumiha qala yuzayyaqu alayhi qabruhu hatta takhtalifu fihi adla'uhu summa yuqayyadu lahu a'ma wa asum ma'ahu mirzabatun min hadid law duriba biha jabalun lasara turaba wa yudribu bihi darbatan yasma'uhu ma bayna al-masyriq wal maghrib illa saqalan fayasiru turaban summa ya'udu fihi ruhu rawahu Ahmad wa Abu Daud. Sayyidina Barra' bin Azib meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, dua malaikat akan datang kepada ahli kubur dan mendudukkannya, lalu mereka bertanya, siapakah Rabb kamu? Soalan ini diulang balik, siapakah Rabb kamu? Maka dan dia berkata, Rabbku ialah Allah. Mereka bertanya lagi, apakah agama kamu? Dia berkata, Islam. Agamaku ialah Islam. Mereka bertanya, apa pendapat kamu terhadap lelaki yang diutuskan kepada kamu? Dia berkata, dia ialah Rasulullah. Mereka berdua bertanya, apakah yang memberitahu kamu tentang perkara ini? Dia berkata, aku telah membaca kitab Allah. Aku tahu ni sebab aku baca kitab Allah, aku baca Al-Quran. Dan tentang aku membaca kitab Allah, lalu aku beriman dengannya dan aku membenarkannya. Demikianlah itulah apa yang dimaksudkan dengan firman Allah, yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wal akhirah. Allah menetapkan pendirian orang-orang yang beriman dengan kalimah yang tetap teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Surah Ibrahim ayat 27 telah kita jelaskan dalam hadis pertama dulu. Baginda bersabda, seorang penyeru dari langit akan menyeru, benarlah hambaku, maka hamparlah baginya hamparan syurga dan pakailah dia dengan pakaian syurga, dan bukakanlah baginya pintu syurga dan ianya pakaikanlah dia dengan pakaian syurga, bukalah baginya pintu syurga dan ianya terbuka selalu semerbak bauan dan haruman syurga, dan diluaskan kubur itu sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Adapun orang kafir adapun orang kafir, maka baginda menyebut bagaimana keadaan kematiannya. Baginda bersabda, akan dikembalikan rohnya ke dalam jasadnya, lalu datang kepadanya dua malaikat, lalu mendudukkannya dan bertanya, siapakah Tuhan kamu? So hadis ni diulang balik. Semua riwayat dia berbeza sedikit sahaja. Apakah yang kamu kata? Dia berkata, aku tidak tahu. Dua malaikat akan bertanya, apakah agama kamu? Dia berkata, aku tak tahu. Dua malaikat bertanya lagi, apakah pendapat kamu tentang lelaki yang diutuskan kepada kamu? Dia berkata, aku tak tahu. Aku tak tahu. Tak apa, baca kan. Saya dah kata tuan-tuan, yang kita baca ni, agama ni, kalau kita duduk dengan baik, kita memberi perhatian yang penuh dengan apa yang kita baca, walaupun dibaca diulang-ulangkan, maka setiap kali kita dengar dan kita rasa itulah kali pertama yang kita dengar. Macam mana kita duduk dalam majlis tu, walaupun kita dah dibaca hadis tu berulang-ulang kali, kita dibaca hadis itu berulang lagi, tapi kita duduk dengan tawajuh, kita memberi perhatian dengan tawajuh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memahamkan kita tentang perkara yang kita tak faham. Dan satu lagi, Allah fahamkan kita banyak lagi perkara-perkara yang belum kita faham. Agama berbeza daripada dunia. Dunia telah saya jelaskan dahulu kepada tuan-tuan semua, walaupun seorang guru itu mempunyai ilmu yang kurang, tetapi pelajar tadi berada di dalam majlis dan menunaikan hak majlis, walaupun guru yang menyampaikan itu sederhana pengetahuannya, tidak sehebat guru-guru yang hebat,
Tetapi apabila pelajar dan murid-murid berada di dalam majlis agama dan memberi perhatian, Allah Subhanahu Wa Taala akan fahamkan murid tersebut walaupun mempunyai guru yang bersederhana kefahamannya, tetapi kefahaman pada murid itu akan bertambah. Itulah ilmu Allah yang mana kita tak boleh nak faham. Walaupun kita dengar, kali pertama kita dengar dan berkali-kali kita dengar, dan walaupun kita mendengarinya dan kita dengar macam mana kali pertama. Kita manusia ni macam ni. Kali pertama kita dengar, jadi kadang-kadang kali pertama tu kita dengar, bila kali pertama tu kita dengar, kali kedua kita tak beri perhatian lagi dah. Kali ketiga, aku dah dengar selalu dah. Kali ketiga, aku dah dengar selalu dah. Jadi perkara-perkara ni dia akan melemahkan kita. Jadi tak apa, tanya begitu bagus. Jadi kadang-kadang walaupun kita dah dengar, kita tetap, asal kalau kita belajar dengan tuan guru kita kadang-kadang sebut berpuluh-puluh kali. Tapi kita dengar macam first time kita dengar. First time kita dengar. Dan Allah bagi faham pada kita benda yang kita tak faham. Itulah ilmu agama yang mana manusia tidak boleh fikir dengan akalnya. Okey, sesungguhnya aku tidak tahu, maka seorang penyuruh dari langit akan menyeru. Sesungguhnya dia telah berdusta, maka hamparkanlah untuknya hamparan neraka. Pakaikanlah dia dengan pakaian neraka dan bukalah untuknya pintu neraka. Baginda bersabda, maka datanglah kepanasan dan angin bahangnya. Baginda bersabda, disempitkan kubur sehingga tulang rusuknya berceragah dan dihempaskan kepadanya malaikat yang tidak melihat dan tidak mendengar, buta dan tuli, bersama tukul yang diperbuat daripada besi. Jika ditukul gunung menggunakannya, pasti ia akan menjadi debu. Lalu malaikat memukulnya menggunakan tukul itu dengan kuat yang mengeluarkan bunyi yang didengari oleh apa yang ada di timur dan di barat. Itu riwayat-riwayat yang berbeza-beza. Riwayat-riwayat kita panggil riwayat-riwayat yang mukhtalifah, yang berbeza-beza dalam bentuk yang disampaikan oleh rawi. Selain jin dan manusia, maka ia akan menjadi debu, kemudian dikembalikan kembali rohnya itu dan dipukul dan ditanya dan akan menjadi debu sehinggalah sampai hari kiamat. Ya. Ya'tihi. Perkataan ini dimulakan pada perkalaan ya'tihi. Ini dah dhamir dah. Dhamir, iaitu dhamir ha. Jadi dhamir ni ganti nama. Jadi sebelum ganti nama, sepatutnya dia ada dah nama zahir, tapi dibawa sebagai ganti nama dah. Datang kepadanya, tiada marja' di situ sebab tak disebut sebelumnya. Percakapan ini berkenaan, tapi kita kata oleh kerana suasana kita ni, hadis ini datang ialah berkenaan azab kubur. Oleh itu diketahuilah tadi menunjuk kepada jenazah dalam kubur. Ya'tihi, datanglah kepada jenazah dalam kubur dua malaikat. Ma hadzal rajul, ma hadzal rajul. Tu riwayat Bukhari. Riwayat dia ma taqulu fi hadzal rajul. Ni ma hadzal rajul sahaja, iaitu berkenaan dengan azab kubur. Jadi ma tadi untuk ghair zawil uqul, tetapi soalan juga boleh digunakan untuk menunjukkan sifat lelaki itu. Apakah yang kamu kata tentang lelaki itu? Allahu akbar. Boleh digunakan. Jadi an qad sadaqa abdi, seorang penyeru akan menyeru. An di sini huruf tafsir. Maknanya tafsir, bahawa sesungguhnya telah benarlah hamba itu sejauh mata memandang. Hadis ini, hadis yang sebelumnya dikatakan 70 hasta, tapi di sini pula sejauh mata memandang. Jadi zahirnya ada percanggahan. Jawapan kubur luas ini mengikut keadaan iman seseorang. Mungkin orang yang iman kuat, maka luaslah kuburnya sejauh mata memandang.
Mungkin orang tu iman dia tak besar, besarlah 70 hasta tadi. Allahu Akbar. Dalam riwayat yang disebut bahawa apabila roh kafir dikembalikan, wajahnya bertukar menjadi hitam. Dalam hadis ini terdapat ikhtisar, terdapat cara pengringkasan. Dia dapat ringkas daripada rawi. Terus diteruskan terus kepada soalan. 3 soalan ditanya dan semuanya dijawab bahawa aku tak tahu, katanya si munafik atau si kafir tadi, dan tidak mengenali Nabi. Jika seorang yang mengikut tarikah Rasulullah, pasti dia akan mengenali Nabi. Sebab itu dalam dakwah kita bukan hanya mengajak orang untuk mengamalkan sunnah, bahkan membawa kepada kerja Rasulullah dan mengikuti tarikah dan cara yang dilakukan oleh Rasul. Bukan setakat sunnah saja, kita nak bawa umat ni kepada kerja Nabi, cara dan tarikah Nabi dalam kehidupan kita, dalam 24 jam kita. Macam mana kehidupan yang kita lalui itu mestilah mengikut perintah Allah dengan tarikah yang telah ditunjuk ajar oleh baginda. Apabila kerja Nabi dilakukan mengikut tarikah kita, maka ia akan menjadi salah. Kerja Nabi ni dia kena buat macam mana Nabi buat. Kerja Nabi dia tak boleh buat macam mana kita faham. Kalau kita faham, salah lah. Maka dia mesti lakukan. Dia panggil ittiba'. Ittiba' ni maksudnya kita langkah demi langkah. Setiap langkah yang kita turuti tadi, mesti langkah tadi pada tempat yang telah ditinggalkan tapaknya. Ittiba' bisurah. Macam mana keadaan wajah kita. Keadaan wajah kita menyamai wajah Rasulullah. Lepas ittiba' bisirah. Macam mana akhlak kita, akhlak Rasulullah SAW. Dan sarirah, iaitu fikir dan risau kita ialah fikir dan risau Nabi SAW. Jadi apabila kerja Nabi dilakukan mengikut tarikah kita, cara kita, maka ia akan menjadi salah. Apabila kerja Nabi, jadi setiap waktu kita berfikir bagaimana untuk melakukan kerja Nabi, mengikut tarikah Nabi. Orang yang begini pasti akan mengenali Nabi. Pasti insya-Allah di hari kiamat nanti, di alam kubur nanti, kita akan mengenali. Kerana apa? Seluruh dunia kita tinggalkan hanya untuk lelaki ini, iaitu baginda Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 jenis sunnah dan juga dibahagikan sunnah adat dalam kehidupan kita, sunnah adat, sunnah ibadat, dan satu lagi sunnah di dalam berdakwah. Dakwah ialah sunnah Nabi, dan melakukan dakwah mengikut sunnah Nabi adalah 2 perkara yang berbeza. Dakwah ialah sunnah Nabi. Nabi berdakwah, dan melakukan dakwah mengikut sunnah Nabi ialah 2 benda yang berbeza. Berdakwah, dakwah tu sunnah Nabi, dan berdakwah macam mana Nabi lakukan. Allahu Akbar. Malaikat itu tidak mendengar dan tidak melihat. Asum wa ama. Malaikat ni tak mendengar, tak melihat. Mungkin makna dia apa dia? Mungkin pekak dan buta lah. Malaikat buta dan pekak, agar tiada perasaan belas kasihan, kerana dia tidak akan melihat dan mendengar keadaan mayat yang disiksa. Ketuk sekalipun dah tak bunyi dah. Tak bunyi apa? Ada suara. Muka pun tak nampak. Nampak pun tak ada suara. Sedaplah ketuknya. Begitu. Sedaplah ketuknya. Dah tak nampak. Dah tak nampak kawan tu. Muka memek dia menangis. Dan suara pun tak ada. Begitu. Atau buta dan pekak itu secara majazi. Makna kedua, iaitu tak terkesan dengan tangisan dan keadaan orang itu. Dia tak kisah orang tu menangis ke lantak kau. Menangis ke tak menangis. Menangis ke tidak menangis, lantak engkau sahaja. Allahu Akbar. Jadi tangisan Sayyidina Uthman ketika menziarahi kubur. Tangisan Sayyidina Uthman ketika menziarahi kubur. So kita setakat itulah saja pada malam ni. InsyaAllah kita akan sambung seterusnya pada yang seterusnya lah, insyaAllah.
Begitu. Jadi insya-Allah, jadi itulah kita akan sambung lagi pengajian kita